Diketuai Kapten Ahmad Rashidi Osman sebagai pegawai memerintah, kapal Diraja Selangor antara aset yang ditugaskan memantau di kawasan operasi gugusan Semarang Peninjau. Keberadaan pulau-pulau yang jauh di tengah laut memerlukan sokongan logistik dan pengawasan dari kapal perang TLDM. Bersama beberapa lagi kapal lain, pasukan ini bertindak membuat rondaan serta memintas dan mengusir kapal-kapal asing yang memasuki sempadan negara. Sebenarnya kita sedia bertugas di sana 24 jam dengan rondaan laut dan juga pengawasan udara. Di samping rondaan dan pengawasan udara ini, kita dibantu oleh pihak TDM yang melakukan surveillance ke seluruh kawasan pulau dan juga hinggalah ke batas sempadan zon maritim Malaysia kita. Di samping itu juga, kita seringkali melaksanakan beberapa siri exercise, latihan sama ada di antara TLDM dan juga pasukan sahabat TUDM untuk menunjukkan kehadiran dan memperkukuhkan bahawa ini adalah kawasan kita dan ini adalah perairan yang perlu kita jaga. Dikelilingi perairan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, Malaysia dikenali sebagai sebuah negara maritim kerana berada di laluan perdagangan antara paling sibuk dunia. 40 tahun dahulu, negara tekad membangunkan 5 kawasan terumbu sebagai lokasi tinjau TLDM di Kepulauan Spratly. Stesen-stesen ini dinamakan 5, Uniform, Mike, Sera dan Papa, diambil dari abjad awal setiap terumbu. Stesen Uniform TLDM ataupun Pulau Terumbu Ubi merupakan stesen paling hampir dengan stesen 5, kira-kira 30 batu nautika atau pada jarak daratnya 60 km. Dan ia dinamakan dengan Pulau Terumbu Ubi berikutan pada dasar pulau ini, di dasar laut ini, terumbu karangnya berbentuk ubi. Dan kalau anda lihat, terdapat 4 batu penanda berwarna putih ini. Ia adalah, pada sejarahnya, ia adalah saiz asal pulau ini, iaitu dianggarkan sebesar 2 gelanggang sepak takraw dan telah ditambah baik sehingga seluas 1 padang bola sepak, dan kini ia menjadi salah satu menara tinjau TLDM di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Baris, sedia. Bintara kanan Muhammad Iznur Mat Zalan baru 6 bulan ditugaskan ke sini setelah 15 tahun berkhidmat di dalam pasukan. Siap Tuan, kebenaran serah tugas. Kerja, lakukan. Selaku juragan atau kebiasaannya dipanggil Coxswain, anak jati Johor ini membantu pegawai memerintah Lieutenant Hanif Farhan Rahmat mengawal selia anak-anak buahnya. Apabila saya menerima arahan untuk pertukaran, first kali memanglah dalam diri ni terlalu excited. Sebab untuk perkhidmatan pulau ni, saya pernah mohon pada tahun 2013 semasa saya berkhidmat di Lumut lagi. Tetapi dalam masa tu memang peluang untuk masuk ke pulau ni tak dapat. Jadi untuk tahun 2023 ni pembukaan lah bagi saya untuk saya berkhidmat di pulau. Jadi Bravo 201 akan merapat di jeti stesen Uniform pada jam 11.30 kepada. Seiring dengan terumbu Matanani, penempatan di Terumbu Ubi bermula pada tahun 1986, 3 tahun selepas Pulau Layang-Layang. Bermula tahun 2000, kawasan tanah di stesen Uniform diperluas dan terusan dibina bagi memudahkan bot tempur keluar masuk. Dengan keluasan perimeter yang kecil, cabaran hidup di sini sedikit berbeza dengan Pulau Layang-Layang yang beberapa kali ganda keluasannya. Pada mulanya memang agak kekok. Agak kekok jugalah. Selalunya kita 24 jam telefon kat tangan. Sekarang ni bila sesuatu benda tu, bila kita pegang telefon, kita tengok saja. Lain tak ada. Kita buat aktiviti lain lah. Walaupun situasi sedemikian, saya tak boleh nak tunjuk pada anak buah disebabkan saya pun sebagai bintara dekat sini membantu sebagai kepada pegawai pemerintah, kita hanya tunjukkan sikap
positif kita kepada anak buah. Kalau kita sebagai bintara pun, kita buat tunjuk macam itu, apatah lagi dia orang yang baru-baru tu. Pada senggang waktu tidak bertugas, hamparan laut yang terpentang indah menjadi wadah penenang jiwa. Selain latihan berkala, aktiviti seperti pertandingan memancing dan menembak turut dianjurkan. Pemenang setiap pertandingan diberi insentif berupa hamper dan juga cuti sebagai motivasi dalam usaha menguruskan emosi para petugas. Baris, dia. Tomat. Down, kiri. Okey, Assalamualaikum, selamat petang semua. Salam. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan pertukaran logistik yang mana bertugas di stesen uniform. Saya mengucapkan selamat bertugas dan bekerjalah dengan baik-baik. Yang mana pulang ke rumah untuk cuti berhari raya, saya ucapkan selamat bercuti dan ucapkanlah salam saya kepada ibu bapa kamu semua. Baik, Wan. Jaga diri, jaga baik-baik, ingatlah keselamatan masing-masing. Baik, Wan. 2 minggu menjelang Syawal, sebahagian penghuni stesen dijadualkan balik ke markas Amarda Timur di Kota Kinabalu, Sabah. Peluang ini pastinya dimanfaatkan untuk beraya bersama insan tersayang. Stesen 5, jam 10 malam. MV Melaban mula merapat ke jeti. Kapal jenis kargo bersaiz kecil ini membawa bekalan logistik seperti makanan basah serta kering, air tawar, bahan bakar dan alat ganti bagi keperluan setiap stesen luar pantai. Perjalanan sejauh 300 km dari Tanah Besar mengambil masa 25 jam untuk tiba. Dalam waktu sama, Melaban juga bertanggungjawab membawa anggota-anggota pertukaran. Dan sudah tentu, bahan-bahan dan peralatan menyambut Aidilfitri tidak ketinggalan. Kita duduk di lebih kurang 158 batu nautika dari Kota Kinabalu. Okey, dari segi logistik dia, kita perlu memastikan keperluan logistik dari segi minyak, air, ration dan alatan tempur tu mencukupi sepanjang masa bagi menampung tempoh pengoperasian di sini. Dalam sebulan, MV Melaban akan berlabur sebanyak 2 kali ke stesen luar pantai bagi memastikan kelangsungan bekalan. Sekurang-kurangnya 70,000 liter air tawar dan 25,000 liter diesel diperlukan stesen 5 dalam tempoh itu. Kedua-dua bahan ini turut dibekalkan stesen kepada kapal jenis Fast Attack Craft FAC seperti serang sepanjang berada di kawasan operasi. Alhamdulillah, nak kata terputus sepenuhnya tu tak. Okey, mungkin sebab kekangan dari segi logistik, penghantaran logistik tu tergendala sebab cuaca ataupun keadaan laut yang tidak mengizinkan untuk keperluan logistik tu sampai ke sinilah. Tapi kita cuba uruskan dan takbirkan supaya dia mencukupi supaya tidak mendatangkan masalah kepada anggota dan kru lain yang bertugas di stesen lah. Jam 5 pagi, seramai 12 anggota yang dibenarkan pulang sudah bersedia menaiki MV Melaban. Terpancar kegembiraan pada wajah mengenang ibu bapa, isteri dan anak-anak menanti dengan senyuman selepas 3 bulan di perbatasan. Namun itulah pengorbanan yang perlu ditempuh. Sebelum masuk ke stesen, ditugaskan ke stesen, kita akan temu bual. Okay, kalau tak ada masalah yang boleh membebankan anggota tu sewaktu bertugas, baru kita masukkan dia ke stesen lah. Tak semua orang mampu bertugas di sini. Tanggungjawab yang kita pikul untuk menjaga perairan negara di zon maritim Malaysia ni.